Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda misteri hantu kru pesawat 401. Malam 29 Disember 1972, penerbangan pesawat 401 Eastern Airlines berlepas dari lapangan terbang New York menuju Miami membawa 163 penumpang bersama 13 orang kru. Pesawat jenis TriStar Lockheed L1011 itu baru 4 bulan beroperasi. Dipandu oleh juruterbang berpengalaman, Kapten Robert Love, dibantu juruteranya Donald Ripo. Tetapi pesawat itu mengalami masalah apabila rodanya tidak berfungsi. Love dan Ripo bertungkus lumus cuba membaiki kerosakan. Belum sempat diatasi, pesawat itu menjunam ke kawasan berbahaya, tersasar lebih 30 km dari landasan Miami. Tragedi itu telah mengorbankan 101 nyawa. Kapten Love dan juruteranya Ripo turut terkorban. Pesawat itu mengalami kerosakan teruk, namun tidak terbakar. Setelah siasatan berkaitan insiden itu selesai, bahagian yang masih boleh dipakai daripada bangkai pesawat itu telah diambil, lalu dipasang ke dalam pesawat lain. Dan di sinilah misteri bermula. Sejak itu, para kru penerbangan mula melihat kelibat bayang-bayang roh Kapten Love dan Ripo dalam pesawat yang menggunakan komponen daripada bangkai pesawat 401 itu. Bayangan kedua-dua mereka dikatakan dilihat jelas. Bahkan bukan hanya kru, tetapi para penumpang juga sering melihat kelibat mereka. Ramai kru penerbangan yang tidak perasan telah bercakap dengan Love yang mereka sangka adalah juruterbang yang bertugas ketika itu. Seorang juruterbang dan 2 kru penerbangan bercerita mereka bukan saja melihat, malah berbicara dengan Love sebelum pesawat terhempas. Di depan mata, mereka saksikan kelibat Love tiba-tiba hilang, menyebabkan mereka menggigil ketakutan. Sehingga penerbangan waktu itu terpaksa dibatalkan. Pernah seorang penumpang melihat seorang lelaki duduk di sebelahnya. Lelaki itu berpakaian seragam jurutera syarikat penerbangan yang sama. Wajahnya pucat dan sekadar diam membisu. Tiba-tiba, lelaki itu gaib di depan mata, menyebabkan wanita itu menjerit ketakutan. Kepada kru bertugas, wanita itu menceritakan apa yang telah disaksikannya. Lalu mereka tunjukkan foto Ripo kepada penumpang wanita itu. Dia mengakui itulah lelaki yang dilihatnya gaib secara tiba-tiba tadi. Pada masa yang lain pula, sewaktu seorang jurutera sedang memeriksa pesawat sebelum berlepas, muncul kelibat Ripo lantas berpesan, "Jangan risau, aku sudah memeriksakannya. Semuanya baik." Sejurus selepas itu, Ripo hilang begitu saja. Seorang kru juga pernah melihat kelibat Ripo dengan seragam juruteranya sedang membetulkan peralatan ketuhar yang rosak dalam pesawat. Di waktu lain, seorang jurutera yang turun di bahagian bawah kokpit untuk memeriksa bunyi yang didengarinya tiba-tiba melihat Ripo turut berada di situ. Kisah lain, seorang kru melihat wajah Ripo yang memandangnya pada kaca ketuhar di dapur pesawat. Lantas
dia memanggil 2 orang rakan. Salah seorang daripadanya adalah jurutera yang juga rakan kepada Repo untuk melihat sendiri bayangan pada ketuhar itu. Jurutera itu mengakui itu adalah wajah Repo. Malah ketiga-tiga mereka sempat mendengar Repo menyuruh mereka meninggalkan kapal. Hati-hati dengan api di atas pesawat ini. Tidak lama kemudian, pesawat itu benar-benar menghadapi masalah enjin dan penerbangan terpaksa dibatalkan. Pesanan Repo telah menyelamatkan mereka. Salah seorang lembaga pengarah syarikat penerbangan itu juga pernah melalui pengalaman yang sama. Di dalam pesawat bahagian kelas pertama, dia berbual dengan seorang lelaki berpakaian kapten. Namun, setelah dia menyedari itu adalah Kapten Love, dia hilang begitu saja. Dalam insiden lain pula, Repo muncul di depan kapten yang bertugas dan memberitahu, pesawat ini tidak akan terhempas. Kami tidak akan biarkan perkara itu berlaku. Satu demi satu peristiwa membabitkan kemunculan Kapten Love dan Repo, menyebabkan golongan paranormal dipanggil untuk membuat kajian, namun tidak mendapat kebenaran daripada pihak syarikat penerbangan tersebut. Beberapa buah buku dan filem pernah diterbitkan berjudul The Ghost of Flight 401 pada penghujung tahun 80-an, berkisar tentang tragedi penerbangan 401 dan misteri jelmaan kapten dan juruterbangnya yang telah terkorban. Dikatakan, setelah pihak syarikat penerbangan mengarahkan komponen yang diambil daripada bangkai pesawat 401 dikeluarkan dari kapal terbang baru tersebut, sejak itu kelibat roh Love dan Repo tidak pernah muncul lagi. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini adalah mengenai seorang ibu mencari bayinya. Setiap hari tanpa jemu, Saripah akan melakukan kerja menjaga bayi di wad penjagaan bayi yang baru dilahirkan. Apa yang membuatkan Saripah seronok dengan tugas tersebut kerana sikap yang menyukai kanak-kanak yang memang tersemat di dalam dirinya. Tambahan pula, Saripah turut mempunyai seorang cahaya mata yang baru saja berusia setahun, membuatkan naluri keibuannya terserlah. Jika sesetengah orang tidak akan selesa dengan tangisan bayi yang laparkan susu atau kerana lampirnya sudah basah, namun bagi Saripah, tangisan tersebut seakan satu bunyi yang sudah sebati dalam dirinya. Sebagai ibu, dia pernah merasai keadaan tersebut. Memang tidak dapat dinafikan. Pada mulanya dia juga tidak selesa dengan keadaan tersebut, tetapi lama-kelamaan dia telah biasa dan lali. Setelah 2 bulan ditugaskan bekerja shift siang, kini tiba gilirannya pula untuk bertugas pada shift malam. Sebagai kaki tangan baru, Saripah hanya mampu mengikut jadual tanpa banyak soal. Nasib baik jugalah suaminya bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Maka Saripah tidak akan risau akan penjagaan anaknya di rumah. Jadual kerja Saripah memerlukan sentiasa memeriksa bayi-bayi di wad berkenaan agar segala-galanya berjalan dengan sempurna. Selain Saripah, terdapat juga 3 orang jururawat yang bertugas menjaga bayi ini secara bergilir-gilir. Dengan cara ini dapat jugalah mereka berehat sambil melakukan kerja-kerja lain. Hari pertama bekerja malam, segala-galanya berjalan lancar. Cuma kadang-kadang Saripah dan rakan-rakan sekerjanya sibuk sedikit apabila terdapatnya kelahiran baru pada waktu itu. Namun disebabkan diri masing-masing sudah dilatih untuk mengatasi sebarang masalah, setiap tugas mampu dilakukannya dengan baik sekali. Tangisan kuat. Begitu juga hari kedua. Segala-galanya baik dan ini membuatkan Saripah
berasa senang walaupun ditugaskan pada waktu malam. Namun begitu pada malam yang ketiga, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Ketika tiba giliran Saripah memberi minum susu kepada bayi-bayi yang terjaga pada pukul 2 pagi. Tangisan seorang bayi lelaki yang agak kuat memecah keheningan awal pagi, membuatkan Saripah yang baru bertugas giliran berasa amat terkejut. Sepanjang pengalamannya bekerja, tidak pernah dia mendengar bunyi tangisan yang sebegitu. Sedang Saripah tergesa-gesa mahu menuju ke bilik yang menempatkan katil bayi tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang mahukan agar cepat ke sana. Terkejut juga Saripah mendengar suara itu, sebab setahunya pada waktu begini tiada ibu-ibu yang terjaga. Mungkin itu hanya khayalannya, fikir Saripah dalam hati. Sebaik saja Saripah sampai ke dalam bilik tersebut, dia berasa amat terkejut apabila melihat bayangan seorang wanita berada di luar cermin bilik itu. Tambah menghairankannya lagi ialah cermin tersebut pula menghala ke balkoni luar dan tidak ada tempat berpijak yang cukup walaupun untuk seorang insan. Saripah agak kaget. Tangisan bayi tersebut tidak diindahkan. Apa yang terdetik di hatinya ketika itu ialah menyelamatkan wanita tersebut dan terjatuh. Tanpa membuang masa, Saripah pun menuju ke cermin tingkap yang boleh dibuka bersebelahan dengan balkoni tersebut. Namun begitu sempat Saripah tiba-tiba bayangan tersebut terbang dengan pantas. Saripah berasa terkejut dan menjerit ketakutan. Apabila mendengar jeritan Saripah itu, 2 orang rakannya yang berada berhampiran bergegas mendapatkannya. Sebaik saja mereka sampai di bilik tersebut, segera mereka mendapatkan Saripah. Beberapa ketika kemudian, Saripah tersedar dari terkejut lalu mendapatkan bayi yang menangis itu. Nasib baik, tidak ada apa-apa yang berlaku pada bayi lelaki itu. Setelah berpuas hati dengan keadaan bayi itu, barulah Saripah menceritakan keadaan yang berlaku pada rakannya. Terkejut juga mereka sebab sewaktu mereka bertugas, tiada apa-apa yang berlaku. Saripah tidak berpuas hati dengan kejadian tersebut. Terus saja dia mengambil keputusan untuk menyiasat bayi siapa yang menangis dan mengapa bayangan tersebut berada di sana. Setelah disiasat, barulah Saripah faham apa yang berlaku sebenarnya. Ibu bayi tersebut sebenarnya telah meninggal dunia sebaik saja bayi tersebut dilahirkan. Mungkin disebabkan rindu dan kasihan dengan anaknya, roh wanita tersebut datang melawat anaknya pada waktu malam.